Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Aku doakan agar kita semua dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hari ini aku akan sampaikan dua kisah seram yang berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Kalau korang nak tahu apa yang seram dengan kisah-kisah tersebut, jom bersama dengan akak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni dilalui oleh seorang pemandu teksi. Bekerja sebagai seorang pemandu teksi ni memang banyak risikonya. Terutama pula bila terpaksa ambil penumpang pada waktu malam, waktu tengah malam macam tu lah. Akhir-akhir ni banyak kes-kes jenayah yang melibatkan pemandu teksi. Sama ada sebagai mangsa atau pemangsa. Macam itulah yang terjadi kepada seorang kawan kepada penulis cerita ni yang bernama Sadiq. Sadiq baru je sebulan jadi pemandu teksi pada waktu tu. Tapi pengalaman yang dilalui Sadiq bukan sahaja tragis tau korang. Malah diselubungi dengan misteri. Manakan tak korang? Teksi yang dipandu Sadiq tiba-tiba je terbakar sebelum terjunang beberapa belas meter ke dalam gaung di kawasan Bukit Langat. Hari ini iaitu pada tarikh yang tidak dinyatakan, Sadiq masih lagi terlantar di Hospital Ampang Puteri dengan kecederaan parah di seluruh badan. Sebahagian tubuh dia melecur teruk akibat terbakar tau. Kecut perut penulis ni atau akak panggilkan sebagai Zawawi, bukan nama sebenar, bila melihat keadaan fizikal Sadiq yang begitu rupa. Sadiq, dia dah sedar. Sewaktu Zawawi tu datang menziarahi dia dekat wad, memang dia dah sedar dan dia boleh kenal orang. Mata Sadiq dia berkelip-kelip memandang Zawawi, seakan-akan dia nak cakap sesuatu. Tapi kan alat bantuan pernafasan yang serpukkan mulut Sadiq ni, dia menghalang tau komunikasi antara mereka. Bahasa tubuh je lah yang dapat Zawawi fahami. Dekat situ, di satu sudut tu, ibu Sadiq ni dia sedang teresak-esak menangis sambil dia cuba ditenteramkan oleh ayah Sadiq. Siapa yang tak sedih kan? Manakala Khalil, adik lelaki Sadiq yang berusia 19 tahun, kelihatan murung tau. Merenung jauh keluar tingkap, tak tahulah apalah yang direnungkan tu. Zawawi difahamkan adiknya tu ada bersama semasa kemalangan tersebut. Kemalangan yang hampir meragut nyawa mereka tu. Hairannya, dia langsung tak mengalami sebarang kecederaan serius. Zawawi Zawawi, dia pun apa lagi? Dia pergilah mendekati Khalil ni. Dia nak dapatkan maklumat yang lebih jelas berkenaan kejadian yang berlaku. Dia nak tahulah apalah yang sebenarnya yang berlaku. Sebab Khalil ada bersama dengan abang dia Sadiq. Kali pun dia tak ada rasa macam nak simpan-simpan rahsia ke apa ke, nak sorok-sorok. Tak ada. Khalid pada masa tu dia terus je buka cerita. Lepas tu dia cakap lah, malam tu abang Sadiq jemput saya balik dari kolej macam biasa. Lepas tu dalam perjalanan balik ke Lembah Jaya Selatan tu, ada seorang perempuan muda lah. Dia tahan teksi abang Sadiq dekat sekitar dekat sekitar Ampang City. Kulit perempuan tu agak gelap kehitaman. Pakaian dia pula nampak kotor. Lepas tu muka dia tu terselindung di sebalik tudung dia. Tudung dia pula nampak lusuh. Masa tu perempuan tu minta dihantar di atas Bukit Langat sebab dia kata kereta dia kehabisan minyak dekat sana. So, abang Sadiq tanpa berfikir panjang, dia pun tumpangkanlah perempuan tu. Masa dia masuk dalam teksi, saya dah rasa macam ada yang tak kena ni, macam something wrong.
dengan perempuan tu. Bau badan dia meloyakan, tekak macam lah. Macam bau benda yang hangus terbakar tau. Macam tu lah. Bau tu kita boleh beza tau. Macam yelah, macam daging yang terbakar macam tu lah. Tapi saya diamkan je. Hujan lebat masa tu turun sejak daripada petang lagi, menjadikan pergerakan kenderaan teksi Abang Sadiq ni kurang lancar. Ditambah pula jalan masa tu licin. Lepas tu bengkang-bengkok pula tu. So agak perlahan lah pergerakan kereta Abang Sadiq teksi ni. Mujurlah kenderaan tak berapa banyak pada waktu tu. Bolehlah Abang Sadiq ni bawa dalam keadaan yang tak adalah terlampau berhati-hati tau. Satu ketika tu saya mula tercium bau minyak petrol. Saya pandanglah dekat Abang Sadiq. Lepas tu saya toleh balik kat perempuan tu melalui cermin pandang belakang. Hanya masa tu sorot mata perempuan tu je yang kelihatan, yang ternampak tau. Hati saya dah mula rasa macam tak sedap hati. Petrol ni untuk isi dalam kereta. Habis minyak ke atas poket tu, kata perempuan tu. Tak ditanya pun. Tiba-tiba je keadaan yang sunyi masa tu kan, tiba-tiba dia cakap macam tu. Mau tak meremang korang? Mau perasaan yang rasa tak sedap tu tiba-tiba rasa macam macam kan? Masuk ni dah 2 kali dah kereta Ina kehabisan minyak. Tempat yang sama pula tu. Kali pertama tu Ina tahanlah juga teksi nak beli petrol. Masa hantar Ina balik ke kereta, pemandu teksi tu cuba nak buat benda tak elok pada Ina. Bila Ina lawan, pemandu teksi tu berkasar dengan Ina. Dia lempang muka Ina 2 kali. Rasa macam nak pensan Ina rasa macam tu. Masa tu tak pernah pun Ina kena lempang sampai macam tu sekali seumur hidup Ina tau. Lepas tu kata-kata perempuan yang bahasakan diri dia tu, Ina terhenti. Mereka tak tanya pun siapa nama, tapi tiba-tiba je dia cakap nama dia Ina. Si Ina tu dia mula menangis teresak-esak tau. Lepas kena lempang, Ina terlalu lemah dan lemas. Ina tak boleh nak pertahankan diri Ina dah tak ada daya. Ina langsung tak boleh nak lawan. Sesak tau nafas. Lepas tu rasa macam nak mati. Lepas tu Ina diseret. Sekali lagi Ina terdiam. Lepas tu Khalil kan tadi akak cakap kan, Khalil dia rasa makin tak selesa tau. Macam ada sesuatu yang tak kena dengan Ina ni. Lepas tu dia cubalah cuik peha Abang Sadiq. Dia tu maksudnya dia bahasakan dia, saya cuba peha pula. Saya cuiklah peha Abang Sadiq. Cuba nak katakan rasa kurang selesa dia tu. Dia rasa something wrong tu. Dia nak cuba sedarkan ataupun nak bagi tahu kepada abang dia tu, bagi abang dia faham. Tapi Abang Sadiq rapatkan jari telunjuk dia ke mulut, menyuruh saya diam. Lepas tu mulut Abang Sadiq nampak kumat kamit, macam baca sesuatu tau. Saya pandang cermin pandang belakang sekali lagi. Ina nampak gelisah sangat. Mata dia liar memerhatikan luar kereta. Saya pun turut rasa macam nak tengok apalah yang si Ina tu tengok kat luar kan. Dia pun nak tengok lah sama kan. Masa tu memanglah dia nampak cuaca gelap. Lepas tu hujan pun masih lagi turun mencurah-curah, lebat sangat pada masa tu. Selain mereka ni, tak ada siapa pun yang melalui jalan tu. Saya tanya Ina sama ada dia ada buat laporan polis atau tak. Tapi Ina geleng kepala je. Tak sempat kata dia. Tapi dia cam pemandu teksi tu. Kata Ina, orangnya kurus tinggi, berkulit hitam manis, bermisai, lepas tu berambut kerinting. Macam Abang Sadiq. Nak tahu tak apa yang berlaku selepas tu? Tanya Ina, satu ketika masa dalam perjalanan mereka tu lah, saya dengan Abang Sadiq ni saling berpandangan lah. Ina dah berhenti menangis tau. Saya toleh seimbas lagi. Lepas tu dia nampak lagi sorok mata Ina yang tajam. Masa tu Ina dah mula bagi respon tau. Dia pandang kepada Khalid ni. Dia pandang dengan mata yang tajam. Lepas tu dia senyum sinis. Dia bagi senyuman pula tau. Berderau lah darah saya masa tu. Tak apalah Ina, kami bersimpati dengan apa yang terjadi pada Ina. Anggaplah semua tu ujian Tuhan. Lambat laun pasti lelaki tu akan ditangkap.
Kat mana kereta Ina? Tanya saya sekadar nak hilangkan rasa debar dalam dada je. Lepas tu Ina jawab tau, kat sinilah. Serta-merta je Ina jawab, kat sini. Abang Sadiq dia memperlahankan teksi dia. Tapi kami tak nampak pun kereta Ina tu dekat mana-mana. Kat sinilah. Pemandu teksi tu curah petrol pada Ina. Lepas tu dia nyalakan lighter. Macam ni. Sambung Ina. Kami terkejut besar bila menyedari api marak membakar tempat duduk belakang teksi. Saya cepat-cepat melompat keluar daripada teksi. Tapi Abang Sadiq dia gagal nak kawal teksi tu. Lepas tu dia terhumban kat dalam gaung. Lepas tu api terus juga marak. Jeritan Ina tu bergema tau, berselang-seli dengan kilat, dengan petir, entah bersambung-sambung macam tu lah. Saya masa tu pengsan. Sedar-sedar kami dah terlantar dekat hospital. Peliknya kan, hanya kami berdua je yang orang jumpa. Jasad Ina gaib macam tu je. Saya dah buat laporan polis sebelum tu. Semalam diorang dah pergi siasat kat tempat kejadian. Dan pagi tadi kami dikejutkan dengan berita penemuan mayat rentung tak jauh dari tempat kemalangan dan dipercayai milik seorang perempuan. Hairannya lagi, mayat tu mungkin dah seminggu ada kat situ. Mustahil lah Ina yang dimaksudkan. Walhai Ina baru je kami jumpa semalam. Tapi kalau bukan Ina, ke mana Ina hilang? Itulah yang saya menungkan sejak tadi lagi. Cuba nak cari jawapan atas apa yang berlaku. Itulah, panjang lebar kan Khalil ni bercerita kepada Zawawi ni. Selepas dengar cerita Khalil tu, Zawawi dia terdiam sekejap tau. Memang menakutkan jika dia yang berada kat tempat mereka pada ketika tu. Boleh jadilah ada perkaitan kewujudan Ina dengan penemuan mayat tersebut. Mungkin Ina cuba menyampaikan sesuatu maklumat kepada mereka, ataupun roh Ina ni tak tenteram sehingga dia mengganggu pengguna jalan raya yang melalui jalan tersebut. Perhatian Zawawi beralih kepada Sadiq apabila dia terdengar tau Sadiq ni mengerang kesakitan. Zawawi pun dia pergilah menghampiri dengan Sadiq. Sadiq pun dia merenung kepada Zawawi dengan air mata tau, berair mata dia tau. Mulut dia tu bergerak-gerak. Zawawi rasalah Sadiq ni dia nak cakap sesuatu kepada Zawawi ni. Tapi Zawawi dia cuba buka penutup plastik yang menyekuk mulut Sadiq ni. Lepas tu Zawawi dia rapatkan jugalah telinga kepada mulut Sadiq ni. Dia nak bantu rakan dia tu untuk sampaikan sesuatu. Jadi dia cuba sedaya upaya. Masa tu kan Sadiq dia menarik nafas yang berat sangat. Aku dah insaf bagi polis. Aku nak serah diri. Aku tak nak apa-apakan kaum keluarga aku. Sadiq ni dia mengerang perlahan dekat telinga Zawawi. Punyalah susah dia nak tuturkan apa yang nak disampaikan pada masa tu. Lepas tu dia terus juga meracau tanpa Zawawi faham dah apa yang nak disampaikan selepas tu. Zawawi dia istighfar. Astagfirullahalazim. Dia terkejut tau. Dia terkejut bercampur pula dengan kesal bila Zawawi ni dia dengar pengakuan dari Sadiq. Tapi Zawawi dia tak sampai hati nak panggil polis datang dekat situ. Biarlah Sadiq tu pulih dulu, lepas tu terpulang lah. Sama ada si Sadiq tu nak menyerah diri atau nak tunggu undang-undang je yang bongkarkan semua yang dilakukan oleh Sadiq. Itulah yang selalu kita dengar pepatah ada mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Janganlah kita menzalimi orang lain kerana ibaratnya kita menzalimi diri kita sendiri. Lambat laun kifarahnya kembali kepada diri kita juga. Saat itulah baru kita sedar betapa lemahnya kita ni. Pujuk hati, kawal diri. InsyaAllah semoga yang baik-baik sahaja yang akan datang kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tamat untuk kisah yang pertama.
Akak teruskan dengan kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni, dia masih berkisahkan tentang kemalangan. Di mana kemalangan kali ni berlaku kepada seorang mak rempit. Mak rempit tersebut akak gelarkan sebagai Razak, bukan nama sebenar. Razak ni korang, kalau korang nak tahu karakter dia merupakan seorang pemuda lah kan. Pemuda yang baik. Pemuda yang tak ada buat permasalahan dengan siapa pun. Wak Ima walaupun dia merempit, dia masih lagi juga menjaga kepada keamanan kampung. Tak adalah dia nak ram motor dia tu sesuka hati je di waktu maghrib lah, apa semualah, tengah malam buta lah, tengah pagi buta lah. Tak ada. Razak ni sifat dia ada rasa bersalah tau dengan orang kampung di sekitar dia. Tapi walau bagaimanapun, kebaikan dia tu tidak meletakkan diri dia di tahap yang orang kata terselamat lah daripada ajakan kawan-kawan untuk pergi merempit, nak buang masa, pergi melepak di satu tempat tu. So, masa tu Razak ni dia masih lagi berada di sekolah menengah. Jadi bila ada masa free malam, Razak ni dia akan berkumpul dengan rakan-rakan dia di satu pot ni. Lepas tu mereka ni akan together lah, akan merempit. Macam biasalah kan, orang kata kawasan tu pula bukanlah merempit di kawasan yang macam jalan raya yang ada kenderaan lain ke. Tak, dia kawasan highway yang sedang dibina. Korang boleh bayang tak highway yang sedang dibina tu macam mana? Jalan dia lengang, lepas tu lampu jalan dia ada, tapi tak terlampau jelas, dia macam malam-malam macam tu kan. Satu malam mereka ni termasuk dengan Razak, mana dengan kawan-kawan dia ni macam biasa nak pergi merempit dekat tempat tu. Walaupun Razak ni dah dilarang berulang-ulang kali oleh mak dia, tapi dia tetap juga berdegil, dia tetap juga nak pergi. Mak dia ni sebenarnya tak nak mengganggu kepada pendidikan Razak ni, sebab Razak ni juga merupakan pelajar cemerlang dekat sekolah dia. So, aktiviti merempit ni sedikit sebanyak menggugat kepada perkembangan akademik dia. Jadi, mak dia rasa agak terkesan lah daripada keadaan tu. So, sebab itulah mak dia dengan family dia yang lain, akak tak sure dia ada ayah ke tak, tapi mak dia tetap berusaha juga untuk alihkan perhatian Razak ni supaya tak bersama dengan rakan-rakan merempit. Entah macam mana korang, satu pagi, akak cakap pagi sebab apa tau? Sebab melewati daripada pukul 12 dah pagi. Akak tak sure, tak ingatlah pukul berapa macam tu, dalam 2-3 pagi macam tu lah. Razak dengan kawan-kawan dia pergi ke tempat yang akak cakap tu. So dia orang nak merempit macam biasa kan. Tapi alangkah malangnya bagi Razak, pada ketika tu Razak dihilang kawalan kepada motor dia. Tiba-tiba motor dia ni merempuh bahagian tepi jalan. Akak tak sure sama ada pembahagi jalan tu, orang kata rider tu ada ke tak, akak tak sure. Tapi masa tu Razak terjunam. Razak bersama dengan motor dia terjunam masuk ke dalam satu gaung tau. Gaung dia taklah terlalu dalam mencuram sangat, tak. Tapi disebabkan gaung yang agak tak terlalu curam tu lah, makanya dekat situ Razak hilang dari radar kawan-kawan dia pada pagi tersebut. Okey, selepas kawan-kawan dia menyedari Razak ni tak berkumpul semula di tempat yang mereka biasa habiskan perlumbaan tu, jadi mereka ni menganggap Razak ni sama ada Razak balik rumah ataupun Razak memang saja kenakan mereka macam tak nak habiskan kelentong lah, tak nak habiskan tamatkan perlumbaan kan. Kawan-kawan Razak ni tak menunggu Razak, tak mencari Razak, tak berkata apa-apa, sehingga kan keesokan harinya barulah kawan-kawan dia ni dapat tahu bahawasanya Razak tak balik pada pagi tu. Maksudnya sepatutnya kalau diorang lepak ngongek semua apa, lebih kurang 7 pagi, 8 pagi diorang penat, diorang balik. Diorang kan tidur kalau cuti sekolah kan. Kalau hari sekolah biasanya sebelum pukul 6 diorang dah balik. So, kelibat Razak tak kelihatan balik ke rumah. Itu menyebabkan ibu, mak kepada Razak ni rasa bimbang. Bila rasa bimbang, mak kepada Razak ni mulalah mencari kawan-kawan dia yang dia tahu yang mana berkawan dengan Razak ni. Masing-masing bagi tahu, makcik memang kami sama-sama jalan, tapi kami dah tak nampak dah Razak lepas tu kan.
So Mak Razak ni bertambah-tambah risau. Dia cuba pergi sendiri ke lokasi tempat mereka merempit. Maknanya dia adalah minta tolong daripada someone ke, anak yang lain ke, pergi minta tolong, cari kat tempat mereka merempit. Memang mereka tak dapat kesan apa-apa pun kat situ, sebab Razak dah jatuh ke dalam gaung. So mereka memang tak boleh nak tahu dekat mana Razak berada tau. Sehinggalah bila dah melebihi daripada tempoh kehilangan, kan kita nak buat report polis, kita kena ada tempoh untuk buat report tu kan. So bila dah masuk pada tempoh kehilangan, hilang macam tu, Mak Razak ni pergi buat laporan polis untuk mencari anak dia Razak. Okey, bila polis buat siasatan, mereka pun tanya pada rakan-rakan Razak ni. Akhirnya mereka membuat operasi pencarian di kawasan yang di spot, orang kata apa, kawasan yang dikatakan ada kaitan lah, maksudnya yang boleh bagi mereka petunjuk macam tu kan. Alhamdulillah korang cari tak ambil masa yang lama pun, maksudnya tak sampai 1 hari pun jenazah Razak telah ditemui bersama dengan, orang kata, bangkai motor lah kan, di bahagian curam, bahagian gaung. Okey, di bahagian gaung yang akak sebutkan sebelum tu tau. Disebabkan gaung tu tak adalah terlampau rendah, mana dalam sangat. So proses untuk mengambil Razak ke atas tu memang agak dipermudahkan. Tapi korang, apa yang pada akak lah agak menyeramkan juga, bila jenazah Razak ditemui tanpa cukup anggota. Maksudnya macam ni, satu bahagian kaki Razak hilang. Faham tak? Jenazah tu belum lagi melewati daripada 24 jam. Maksudnya belum lagi menunjukkan pada jenazah yang ditemui tu bahawasanya kaki tu dimakan oleh binatang ke apa ke. Memang tak menunjukkan kepada perkara tersebut, melainkan kaki tu dia ada tersangkut kepada bahagian-bahagian tertentu dekat kawasan tu lah. Operasi mencari anggota badan yang hilang tu, kaki tu, diteruskan. Tapi alangkah malangnya untuk Razak, kaki tersebut tidak ditemui. Okey, bila kaki tak ditemui, kita perlu mempercepatkan proses pengebumian untuk Razak. Maklumlah, bila dah dibawa ke hospital, bila dilakukan bedah siasat semua kan, proses untuk kebumikan jenazah sepatutnya dipercepatkan lah. So pada waktu tu Razak dia masih berada di bilik mayat. Tapi malam selepas tu, mak kepada Razak telah bermimpi. Dia bermimpi didatangi Razak dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Masa tu Razak menangis tak isak-isak masa tu. Lepas tu Razak dia minta jasa baik, maknanya bantuan daripada mak dia. Mak, tolong carikan kaki Razak boleh? Mak, kaki Razak tertinggal. Macam tu lah. Maksudnya dia bagi tahu bahawasanya dia nak juga kaki dia. Lepas tu dia kata kaki dia ada dekat gaung tu. Tolong mak, tolong carikan kaki Razak mak. Mak tolonglah Razak mak. Mak, Razak minta maaf. Razak tak dengar cakap mak. Macam tu lah panjang lebarnya. Lepas tu mimpi tu hilang. Macam tu lah. Lepas tu keesokan harinya, mak ni, hati seorang mak, dia ada rasa macam, yelah, dia kehilangan kan. So dia cakap lah, mungkin anak dia betul-betul merintih, betul-betul merayu, minta kaki tu dipulangkan. So dia minta jasa baik daripada orang yang berkenaan. Balai polis kakak tak sure, dia minta supaya kaki anak dia tu dicari lagi. Dicari sehingga ditemui tau. Tapi kaki tu tak juga ditemui. Ni pengajaran dia kat sini tau. Akibat daripada kedegilan dia tu. Maksudnya akibat buat perkara yang sia-sia lah orang cakap kan. So untuk malam yang kedua, Razak stay lagi datang dalam mimpi mak dia dalam keadaan menangis. Tapi kali ni keadaan Razak betul-betul kusuk masai, betul-betul dalam keadaan naif. Masa tu Razak tetap merayu juga, minta dikebumikan dengan kaki dia, nak juga kaki dia. Apa yang mampu mak dia buat. Mak dia minta tolong di kiri kanan semua, dengan penduduk-penduduk kat kawasan dia, apa semua minta jasa baik, JKK, semua jenis KK lah, minta tolong pergi untuk dapatkan kaki Razak. Tapi kaki Razak tetap tak dapat ditemui, sehingga hampir putus asa tau. Mereka semua ni nak cari kaki Razak. Mereka nak stop je pencarian. Tapi yelah, ibu
Naluri seorang ibu tu dia ada, kuat dia ada kat situ tau. Bila dia hadir, maksudnya datang lagi mimpi yang sama, menangis, malah lebih naif daripada sebelum tu. Mak dia tekad nak ajak seseorang, akak tak ingatlah, ahli keluarga dia rasanya pergi untuk cari sendiri dekat tempat tu, kaki anak dia. Jadi korang, alangkah terkejutnya bila seorang ibu diberi gerak hati melangkah dengan gigihnya nak menuruni kawasan curam tu, nak cari kaki anak dia. Kaki Razak ditemui oleh ibu dia sendiri tau, dekat tempat tu. Korang cuba bayangkan, pencarian tu bukan dilakukan oleh seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, ramai tau. Dan kawasan penemuan kepada kaki tu tak jauh mana pun, tersangkut di bahagian atas daripada jenazah tu ditemui kat bawah tu, macam tu. Maksudnya mereka boleh nampak kaki tu, tapi kenapa mereka tak nampak kaki tu? Sedangkan bila ibu dia dengan nawaitu niat Bismillahirrahmanirrahim, niatkan Allah nak cari kaki anak dia, nak sempurnakan jenazah anak dia, makanya kaki tersebut ditemui. Itulah, kita tak dapat nak gambarkan perasaan mak dia pada masa tu. Akak tak boleh nak katalah kita kan kadang-kadang ada manusia ni dia akan hukum tau. Itulah merempit, itulah ini. Tak. Sebenarnya korang, untuk pengetahuan korang, tak ada siapa pun minta ujian dengan anak yang macam ni. Tak ada siapa pun yang minta ujian dengan anak yang macam tu. Tapi hati seorang ibu selalunya akan sampai kepada, orang kata apa, kepada perasaan seorang anak. Walaupun masa tu Razak dah pun meninggal dunia, alhamdulillah kaki Razak ditemui, dibawa ke hospital. Dan syukurnya Razak boleh dikemumikan dengan cukup anggota badan. Itulah, selepas kaki tu ditemui, mak Razak dah tak bermimpi dengan kehadiran arwah lagi. Jadi selepas tu macam biasalah, kita akan buat rutin untuk tahlil arwah apa semua-semua kan. Jadi selepas tu kisah mengenai arwah ni memang didengari dari mulut ke mulut pada awalnya. Sebab hakikatnya arwah tetap seorang remaja yang sangat baik. Dan pada akak, walau apa pun akak kenali dia, memang betul-betul budak yang sangat baik. So korang, pengajaran dia dekat sini, jangan ikut hati kita, jangan ikut kepada ajakan-ajakan yang negatif. Kita cari kawan yang boleh beri kita ajakan yang positif. InsyaAllah yang baik-baik saja yang akan datang kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja 2 kisah seram tak seram macam tu lah yang akak kongsikan pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok jangan ikut. So bye korang, terima kasih menonton sampai habis. Bye, Assalamualaikum, bye.